Senior Minister of State Dr. Muhammad Maliki bin Osman. Mr. Chairman, allow me to join my colleagues in wishing all our women colleagues and women out there a very happy International Women's Day and acknowledge and commend them for all their significant contribution to our families, our society and Singapore. Let me start by addressing the cuts on efforts at strengthening the core of our religious sector. Mr. Chairman, our Asatiza anchor our community to values and traditions in a rapidly evolving world. Equally, our community's social and religious needs are changing. And for our Asatiza to serve the community well, they must stay relevant and possess a strong grounding in religious knowledge and work-relevant skills. Mr. Muhammad Ishad asked about support for our overseas students, and Dr. Intan Azra Mukhtar asked how we can ensure that their teaching is relevant to our community when they return. Associate Professor Fatimah Latif and Mr. Saktiandi Supaat were concerned about development opportunities for our Asatiza. To address all these, MUIS is increasing its support for our Asatiza through their journey from being students to Asatiza in 3 ways. Firstly, MUIS increased their ground support for our overseas students through deploying Student Liaison Officers, or SLOs. Secondly, for returning students, returning graduates, MUIS will enhance its existing program to better equip them with contextualized knowledge and skills before they embark on their careers. Thirdly, to guide plans for enhancing Asatiza development, I will chair the Committee on Future Asatiza, or COFA, which Minister Masagos announced earlier, to engage a community for views on the desired skills of our Asatiza in the future. Mr. Chairman, allow me to continue in Malay, please. Tuan Pengerusi, pelajar yang menuntut di luar negara perlu mengharungi pelbagai cabaran, termasuk menyesuaikan diri dengan kurikulum dan budaya baru. Pada masa yang sama, hubungan dengan Singapura harus terus terjalin. Oleh itu, Pejabat Kerjaya dan Kebajikan Pelajar MUIS atau SCWO telah melantik 3 orang SLO untuk mendampingi para pelajar agar mereka mengikuti perkembangan di Singapura dan sedia bagi alam pekerjaan. Sebagai alumni yang pernah menuntut di rantau yang sama, SLO peka dengan persekitaran serta isu-isu yang dihadapi pelajar di sana. MUIS telah menempatkan seorang SLO di Kahira dan seorang lagi di Jeddah. Dan mereka menyokong lebih 500 pelajar Singapura di Timur Tengah dan Afrika Utara. Seorang lagi SLO di Singapura menyokong sekitar 300 pelajar di Asia Tenggara. Ketiga-tiga SLO ini juga menyokong Persatuan Pelajar Singapura di luar negara, seperti Persatuan Perkemas di Mesir, Persatuan Siraj di Jordan, Persatuan Imam di Arab Saudi, dan Persatuan Asyum di Malaysia. SCWO sedia mendekati para pelajar kita. Sebelum mereka berangkat, SCWO berkongsi berbagai peluang di dalam dan luar Dewan Kuliah, memberi maklumat berkaitan laluan pendidikan dan kerjaya, dan juga memberi nasihat mengurus keuangan dan keselamatan. Apabila para pelajar ini kembali ke Singapura semasa cuti penggal, SCWO menganjur pelbagai aktiviti seperti bengkel mendalami pemikiran Islam kontemporari dan berbagai latihan kemahiran. Mereka juga diberi peluang bekerja sambil belajar dan mengikuti sesi bimbingan kerjaya. Setelah tamat pengajian pula, SCWO merujuk mereka ke Pejabat Skim Pengiktirafan Asatiza atau ARS dan Akademi MUIS bagi pelbagai program peningkatan dan sesi bimbingan kerjaya. Harapan kami adalah agar para lulusan diberi bimbingan yang diperlukan untuk berjaya dalam kerjaya mereka. Salah seorang SLO kita ialah Ustaz Go Muhammad Ridwan. Berpangkalan di Kahira, Mesir, Ustaz Ridwan adalah abang kepada sekitar 300 pelajar Singapura di Timur Tengah dan Afrika Utara. Beliau menolong mereka dalam pelbagai hal, termasuk pentadbiran universiti dan program pembangunan pelajar. Misalnya, Disember lalu, Ustaz Ridwan membawa 60 pelajar melawat 2 Sauma'ah atau rumah ibadah orang Yahudi di Kahira. Para peserta meraih banyak manfaat
daripada perbincangan dengan masyarakat Yahudi di sana. Mereka mempelajari budaya dan tradisi masyarakat tersebut. Dan yang paling penting, mereka memperbetulkan salah faham dan salah tangkapan yang wujud di antara mereka. Pada Januari tahun lalu pula, Ustaz Ridwan menganjurkan lawatan ke Pusat Pemantauan bagi Melawan Ekstremisme di Al-Azhar. Ustaz Ridwan juga menyokong usaha para pelajar untuk mengadakan perbincangan tentang isu-isu semasa di Singapura dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara Singapura. Dr. Intan bertanya bagaimana kita mempersiapkan lulusan jurusan agama dengan kemahiran pekerjaan dan ilmu untuk berkhidmat kepada masyarakat kita. Sejak 2017, lulusan jurusan agama yang dari luar negara harus menjalani program 4 minggu yang digelar Sijil Pengajian Islam Mengikut Konteks atau ICON, anjuran Akademi MUIS, sebelum mereka boleh menerima pengiktirafan ARS. Sepanjang 2 tahun ICON dijalankan, para peserta memberi maklum balas yang positif bahawa program ini amat berguna, tetapi boleh diperluaskan lagi untuk merangkumi kemahiran pekerjaan yang lain. Tambahan lagi, ramai asatiza sudah pun berkhidmat di sektor luar agama, seperti kaunseling dan khidmat konsultan. Oleh itu, mulai 2020, MUIS akan memperkenalkan program selama setahun, iaitu program Sijil Post Siswaza Islam dalam Masyarakat Kontemporari, PCICS, atau Postgraduate Certificate in Islam in Contemporary Societies. Program PCICS akan menggantikan ICON. Modul-modul dalam PCICS akan memberi para peserta pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks geopolitik sosioagama kita, serta cara-cara sesuai bagi mengamalkan Islam dalam masyarakat Singapura yang majmuk untuk mempersiapkan mereka membimbing masyarakat Islam dalam perihal agama. PCICS juga akan membekalkan asatiza kita dengan kemahiran dan ilmu yang relevan untuk alam pekerjaan seperti dalam bidang kerja sosial, kaunseling, kemahiran digital dan keusahawanan. Ini bakal membuka lebih banyak peluang kepada mereka. Selepas tamat PCICS, para lulusan akan menerima pengiktirafan ARS. Tuan Pengerusi, sepanjang minggu ini, anggota Dewan ini mengingatkan kita bagaimana dunia dan ekonomi terus berubah-ubah. Tekanan-tekanan geopolitik pula turut membawa tuntutan baru kepada atau terhadap rakyat kita. Begitu juga dengan lanskap agama dan norma masyarakat kita. Masyarakat Islam Singapura harus menyesuaikan diri dengan peredaran masa dalam kehidupan profesional serta sosioagama kita. Begitu juga dengan golongan asatiza. Inilah sebabnya kita menumbuhkan Jawatan Kuasa Asatiza Masa Depan atau KOFA, Community on Future Asatiza. KOFA ditubuhkan demi memahami dengan lebih baik keperluan masyarakat yang kian berubah. Juga menghadapi tren-tren yang akan membentuk masyarakat kita. Dengan mendengar maklum balas masyarakat untuk mempersiapkan asatiza masa depan. Saya akan mempengerusikan KOFA. Anggota-anggota KOFA terdiri daripada mereka yang tampil berkhidmat kepada masyarakat, termasuk pemimpin agama dan masyarakat, asatiza mampan maupun yang lebih muda, serta para individu dan akademik dan yang pakar dalam bidang kerja sosial serta pendidikan dan latihan berterusan. Dalam beberapa bulan mendatang, anggota KOFA akan mendekati segenap lapisan masyarakat dan dapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan seperti pelajar, madrasah serta ibu bapa mereka, serta majikan, golongan asatiza dan masyarakat umum. AP Fatimah dan Dr. Intan juga bertanya tentang perkembangan College Islam Singapura atau SIC. Usaha KOFA adalah langkah penting dalam menjayakan college ini, kerana kami dapat memahami dengan lebih mendalam aspirasi masyarakat kita terhadap asatiza masa depan. Melalui siri perbincangan ini, MUIS boleh melakar pelan pembangunan asatiza secara holistik dari madrasah ke universiti dan juga laluan kerjaya mereka.
MUIS boleh mengenal pasti kemahiran yang asatizah perlukan untuk berkhidmat kepada masyarakat secara berkesan dan melakarkan pelbagai laluan kerjaya di dalam dan luar sektor agama. Hasil daripada siri perbincangan ini juga akan membentuk asas yang kukuh untuk menubuh SIC. Melalui KOFA, kita boleh bekerjasama lebih rapat dengan masyarakat untuk membentuk pelan dan program mencapai 3 matlaban utama. Pertama, melahirkan asatizah yang terlatih untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam Singapura yang kian berubah serta menyumbang kepada masyarakat Singapura secara am. Kedua, memastikan lulusan jurusan agama kita boleh meraih pekerjaan baik dalam sektor agama dan sektor-sektor lain. Serta ketiga, melahirkan dan mempersiapkan barisan golongan pelapis pemimpin agama termasuk yang menjadi ulama dan pemimpin agama ulung. Tuan Pengerusi, hari ini lebih 4,000 asatizah memainkan peranan penting dalam membimbing masyarakat Islam Singapura. Kita mempunyai visi kukuh bagi sektor agama yang membuka lebih banyak peluang kepada asatizah untuk memenuhi keperluan masyarakat kita serta masyarakat yang lebih luas. Dan memandang persekitaran yang kompleks dan kian berubah, asatizah kita harus kekal relevan. Saya yakin usaha KOFA akan membimbing MUIS sedang ia memulakan pelbagai usaha penting untuk mengukuhkan sektor agama kita. Mr. Chairman, today we have over 4,000 asatizah that play a critical role in guiding the Singapore Muslim community in being part of a cohesive and multiracial society. Looking to the future, we have a vision of a strong and vibrant religious sector that provides more opportunities for our asatizahs to serve the needs of our community as well as the broader society. Our asatizah must continue to stay relevant given the complex and ever-changing environment that they are operating in. I'm confident that KOFA's engagements with the community will guide MUIS as it embarks on important initiatives to strengthen our religious sector. Thank you.